Sesi pembelajaran dan pengajaran hari ini dirakamkan. Jadi saya harap semua pelajar aware that rakaman sedang dibuat. Baiklah, selamat datang kepada Farah Amanina, Ryan, Syahira Najwa, Zahira Amira dan Zahra Amira. Orang yang sama ke? Okay, Farah Amanina dari sekolah mana? Farah Amanina. Can you all hear me? Can you see my screen? Farah Amanina, Ryan sekolah mana? Syahira Najwa, Zahira dan Zahra. Sekolah mana anda semua? Boleh saya tahu? Adakah anda sudah mula belajar di sekolah? Cikgu sudah buat kelas online ke? Okey. Baik, hari ini kita nak lihat pada modul 1, tingkatan 4. Saya juga ada hantar nota kepada anda hari ini. Sudah dapatkah? You can always print after lesson pun tak apa, selepas you faham ya. Pengenalan kepada perakaunan, modul 1. Dalam tajuk ini ada banyak aspek, tapi saya hanya akan tumpukan kepada 2 perkara sahaja. Saya tak akan menggunakan masa yang panjang untuk modul 1 because now it's already end of January. So you have from February to October or maybe November, about 10 months. But as you know, untuk tingkatan 4 semuanya ada 9 modul. Modul 1 to modul 9. Banyak modul tingkatan 4 ni. Setiap bab will take time because you are just in the process of learning. Kalau saya ambil satu bab 1 bulan pun, saya perlu sekurang-kurangnya 9 bulan to finish, just finish the syllabus. Kalau kita nak buat latihan, nak buat latih to be, ulang kajian, all that, memang tak done. Orang Pulau Pinang cakap tak done lah, tak sempat. Jadi I have to go very fast. Jadi sebagai seorang guru yang berpengalaman, berpengetahuan dan tahu ya selok-belok peperiksaan prinsip perakaunan, I know which tajuk kena beri tumpuan lebih, tajuk mana yang you boleh belajar sendiri, right? For example, this module 1 ya, pengenalan kepada perakaunan, walaupun dia ada banyak perkara. Sebab dia nak intro ya, dia nak bagi tahu tentang apa itu perakaunan and all that. Tapi dalam peperiksaan, modul 1 ini dia keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Of course lah. Kertas 1 paling lebih pun dia keluar lebih, maksimum 3 soalan. Kertas 1 is objective question lah. Minimum 1 soalan lah. Kertas 2, kalau dia keluar kertas 2 bab 1 ini hanya keluar dalam bahagian A, soalan nombor 1, 2 markah. 2 markah saja. That means sini 1 hingga 3 soalan, sini 2 markah. So dia punya wajaran untuk kita kuasai chapter 1 tu tak adalah terlalu tinggi. So I'm not going to spend 1 bulan nak ajar modul ini semata-mata untuk dapat 3 markah dan 2 markah di sini. Okay, kalau 5 markah pun kalau kira wajaran dalam 3 markah saja dalam SPM. So, saya akan ajak perkara yang paling penting yang selalu keluar dalam 3 markah dan 2 markah ini, iaitu nombor 1, awak sebagai seorang pelajar perakaunan awak kena tahu andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Yang kedua, anda kena tahu kitaran perakaunan. 2 ini yang paling penting yang awak kena tahu dalam modul 1 pengenalan kepada perakaunan. Aspek
Aspek-aspek lain awak boleh belajar sendiri. Baca buku teks awak. As I told you earlier, pastikan awak ada buku teks atau guna digital buku teks. Right? Baca. You have to go through semua. Tapi sebagai guru yang bertanggungjawab, saya akan ajak dua aspek utama kerana dua ini sangatlah penting dalam modul 1. Are you all okay? Jelas? Ingat tanggungjawab awak juga untuk belajar chapter 1 bahagian-bahagian yang saya tak ajar. Namun begitu, selepas saya mengajar dua aspek ini, kita akan buat latihan chapter 1, soalan objektif merangkumi semua aspek. Jadi semasa kita buat latihan objektif itu, saya juga akan go through beberapa perkara lain dalam chapter 1. Alright nah? Ini mutual understanding dan you kena faham. Saya akan ajak dua aspek saja. Nanti bila cikgu awak ajak banyak perkara, you jangan tanya kenapa saya tak ajak benda-benda lain. Because saya, tuition adalah fokus kepada peperiksaan. Tuition you kena belajar untuk lulus skor dalam peperiksaan. Jadi saya akan tumpukan aspek yang penting. If you are okay, saya nak masuk hari ini andaian, prinsip dan batasan yang ada dalam perakaunan. Say okay, yes sir, okay sir, we can continue. Please respond. Boleh tak? Are you all with me? Adakah semua pelajar ada dengan saya? Farah, Ryan, Saranya, Syahira, Zahira dan Zara. Are you all okay? Shall we proceed? Very good. Before I proceed, ada tak buku nota bersama awak? Do you have a pen to jot down? Do you have an exercise book with you? Very good. Come. Hari ini kita mengorak langkah ke depan untuk pelajari ilmu perakaunan tu dengan sangat baik. Kita mula dalam modul 1. Sekarang kita berada di modul 1, pengenalan kepada perakaunan. Aspek yang saya nak beri tumpuan hari ini adalah andaian, prinsip dan batasan yang ada dalam prinsip perakaunan. Di bawah andaian, kita mengandaikan 4 perkara. Pertama, wang sebagai ukuran. Yang kedua, usaha berterusan. Yang ketiga, tempoh perakaunan. Bolehkah? Yang keempat, entiti berasingan. Di bawah prinsip, kita ada 3 perkara. 1, prinsip kos. 2, pengiktirafan hasil dan belanja. 3, ketekalan. Di bawah batasan, kita ada satu saja, kos manfaat. Okay. First of all, you ingat ada andaian dalam perakaunan, ada prinsip dalam perakaunan, ada batasan dalam perakaunan. Di bawah andaian ada 4, di bawah prinsip ada 3, di bawah batasan ada 1. Salin dulu, bawa bertenang. I'm going to explain one by one to you. Ini perkara paling penting dalam perakaunan. Mana-mana pelajar yang belajar perakaunan
Awak mesti tahu apakah andaian-andaian yang ada dalam perakaunan, apakah prinsip-prinsip yang kita mesti patuhi dan batasan-batasan yang kita kena ambil kira sebelum membuat sebarang keputusan. Okey, hafal. Saya akan soal. I will question first. Kena hafal lah. Di bawah andaian apa nama dia. Di bawah prinsip apa nama dia. Di bawah batasan apa nama dia. Kena hafal dulu. Baru boleh terangkan tiap-tiap satu. If you have finished copying, raise your hand. In fact, all this ada dalam nota yang saya edarkan kepada anda hari ini. Itu adalah nota for you to file up. This nota you must write, use your own hand so that you will remember. Welcome, ada orang baru masuk. Selamat datang, kita sedang salin ya. Selamat datang Ilmi Katina. Khotina ke Katina? Shazana Syamik. Selamat datang. Tolong salin apa yang dipapar di skrin. Dah salin, raise your hands. Berapa orang sudah salin? Saya masih tunggu yang lain yang dah salin. Please raise your hand so that I can continue teaching. Thank you. Yang sudah salin tu memorize. Di bawah andaian ada 4. Wang sebagai ukuran, usaha berterusan, tempoh perakaunan, hafal. Nama-nama istilah di bawah andaian tu ingat balik. Prinsip, apa 3 perkara dalam prinsip, hafal balik. Okey, boleh saya teruskan? Yang tak angkat tangan. Wait, sir. Okey. Okey, baik.
Saya harap anda sudah hafal ya. Saya tutup skrin. Anda pun tutup buku anda. Yakin, berhemah tinggi. Pastikan bila saya soal boleh jawab. Okey. Orang pertama saya nak tanya Farah Amanina. Tutup buku awak dan beritahu saya apakah 4 perkara yang ada dalam andaian. Wang sebagai ukuran. Wang sebagai ukuran. Usaha berterusan. Usaha berterusan. Entiti berasingan. Entiti berasingan dan tempoh perakaunan. Tempoh perakaunan, betul, bagus. Zahira Amira. Apakah 3 perkara yang ada dalam prinsip? Zahira? Ya. Apakah 3 perkara yang ada dalam prinsip? Kos. Prinsip kos. Ketekalan. Okey. Pengiktirafan hasil dan belanja. Pengiktirafan hasil dan belanja. Okey. Dan yang terakhir, Ryan ya. Kita ada batasan. Apa yang ada dalam batasan? Kos manfaat. Kos manfaat. Okey, baik. Sekarang saya nak pergi in detail, one by one ya. Ini selalu keluar dalam soalan objektif dan kertas 2 lah. Semua pelajar kena tahu andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Kita pergi andaian. Yang pertama. Dalam perakaunan, kita mengandaikan ya, semua urus niaga menggunakan wang sebagai ukuran. Maksudnya kalau kita beli barang mesti menggunakan wang sebagai nilai pertukaran dia. Right? Kalau kita bayar gaji mesti bayar dengan wang, tak boleh bayar dengan benda lain. So, apa-apa angka yang muncul dalam perakaunan itu kita lihat sebagai wang. Okay. Wang digunakan sebagai alat pertukaran. Semua urus niaga, penerimaan dan pembayaran menggunakan wang sebagai alat pertukaran. Wang digunakan sebagai alat pertukaran dalam semua urus niaga, penerimaan dan pembayaran. Terima, bayar, semua mesti menggunakan wang. Kita andaikan wang adalah ukuran dia. So, wang di Malaysia menggunakan RM. Sebab itu dalam buku, kalau dalam buku perakaunan, kalau saya tulis jualan 50,000, apa maksud? Orang yang tak belajar perakaunan, dia boleh andaikan jualan 50,000 ini adalah 50,000 barang. Tetapi orang yang belajar perakaunan, bila dia tengok catatan dalam buku perakaunan, orang tulis jualan 50,000. Dia tahu 50,000 yang dimaksudkan adalah wang, duit. So dalam buku perakaunan kita tak perlu tulis berkali-kali RM. Sebab semua angka yang muncul dalam perakaunan kita anggap sebagai wang. Wang sebagai ukuran. Kalau dia bukan wang, kita mesti nyatakan.
Contoh, kalau saya tulis 50,000, kalau 50,000 ni bukan wang, maka saya kena tulis 50,000 beg. Kalau saya tak tulis, saya baca ini sebagai duit. Clear? So to make your life easy, you ingat wang sebagai ukuran adalah semua urus niaga terima bayar mesti menggunakan wang sebagai alat pertukaran. Clear? Now remember, in exam they are not going to ask you to write definisi. Mereka takkan suruh awak tulis definisi wang sebagai ukuran. Tak ada. Ini subjek prinsip account, bukan subjek perniagaan atau sejarah. Okey, dia akan beri urus niaga ini. Dia akan bagi urus niaga ini. Semua urus niaga penerimaan dan pembayaran menggunakan wang sebagai alat pertukaran. Apakah andaian ini? Andaian ini ialah wang sebagai ukuran. You have to write this as your answer, bukan huraian as your answer. Clear? Faham? Boleh kita teruskan yang kedua? Wang sebagai ukuran sudah faham? Yes, no? Respon. Always kena respon. Alright, good. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ialah usaha berterusan. Dengar dulu, kemudian awak salin. Usaha berterusan bermaksud kita mesti andaikan yang perniagaan kita akan terus beroperasi untuk satu jangka masa yang panjang. Kena. Sebagai seorang accountant, awak kena beri cadangan-cadangan kepada pengusaha perniagaan awak supaya perniagaannya dapat terus beroperasi untuk satu jangka masa yang panjang. Right. Kalau untung dia sedikit, awak kena nasihatkan dia apa yang patut buat supaya untung dapat ditingkatkan. Sebab apa? Sebab kita mahu perniagaan ini terus beroperasi untuk satu jangka masa yang panjang. Kalau kita nak jangkakan perniagaan ini nak terus beroperasi untuk jangka masa yang panjang, maka kita kena ambil langkah-langkah tertentu seperti membuat iklan, membuat promosi, right? Rancang pelbagaikan pilihan barangan dalam perniagaan awak supaya perniagaan itu dapat terus beroperasi. Right? Senang saja. Maksud andaian usaha berterusan ialah semua perniagaan dijangka akan terus beroperasi. Ni keyword dia ialah ini, terus beroperasi untuk jangka masa panjang. Dapat? Perniagaan mempunyai hayat yang berterusan. Dalam arti kata kita jangkakan perniagaan kita tu akan ada selama-lamanya lah. Kita kena andaikan macam tu lah. Kenapa kena andaikan macam tu? Supaya you tak jadi malas lah. Bila you andaikan perniagaan akan terus beroperasi, you akan fikir bagaimana nak majukan perniagaan itu. You akan fikir apa langkah-langkah yang saya perlu buat supaya untung perniagaan ini terus meningkat. Kalau you tak andaikan perniagaan ini akan terus beroperasi, you just andaikan perniagaan ini saya nak buka untuk 2 tahun, you tak akan ambil langkah-langkah untuk memajukan perniagaan. Saya cakap banyak kan, tapi tak penting. Yang penting ialah awak kena ingat, semua perniagaan dijangka akan terus beroperasi untuk jangka masa yang panjang. Kerana kita jangkakan hayat perniagaan itu berterusan, forever. Clear? Jika orang tanya awak, kenapa nak andaikan dia usaha berterusan? Ya, bila you andaikan perniagaan itu akan beroperasi selama-lamanya, barulah you akan bekerja keras untuk memajukan perniagaan itu.
Di samping itu, you juga akan mengambil langkah-langkah untuk memajukan perniagaan dengan membuat iklan, pelbagaikan barang, right? Tingkatkan operasi perniagaan awak, lanjutkan masa berniaga dari pagi ke malam ke, ambil pekerja-pekerja yang terlatih ke. You will think how to improve your business skill. I hope you understand. Even if you don't understand, stick to the keyword. Perniagaan akan terus beroperasi sebab awak tidak akan disuruh menulis esei yang panjang. Soalan akan kata, semua perniagaan dijangka akan terus beroperasi. Apakah anda yang di atas? Usaha berterusan. You are going to answer this, not this. Faham? Usaha berterusan sudah faham? Sudah faham, nanti saya akan soal ya. Jangan stres. Learning accounting is fun. Great. Excellent. Next. Dah salin kah? Saya nak pergi next page. Tak cukup dah muka surat ini. Okay, next page. Tempoh perakaunan. Dengar dulu Tempoh perakaunan bermaksud tarikh kita mula dan tarikh kita akhiri akaun kita. Seperti awak sedia maklum, kita sediakan akaun untuk mengetahui untung atau rugi. Pelajaran minggu lepas saya bagi tahu kan. Semua tujuan kita menyediakan perakaunan adalah untuk menentukan untung atau rugi. Tempoh perakaunan bermaksud kita ambil berapa lama untuk kira untung atau rugi. Adakah you kira untung atau rugi perniagaan awak setiap hari? Do I count every day to know untung ke rugi? Hari ni saya untung tau. Esok saya kira lagi, saya nak tahu untung tau. Lusa nak kira lagi, nak tahu untung tau. We don't do that. Kita tak kira untung atau rugi every day. Jenuh lah nak kira kan. Tiap hari nak tahu untung ke rugi. Tak boleh. Sebab urus niaga perniagaan banyak. Kita kena beli, kita kena jual, kita kena bayar gaji, kita kena bayar sewa. Kita tak boleh dandan tahu untung ke rugi. Tak boleh tahu. Sebab ada lagi banyak belanja yang akan berlaku. Jadi tempoh perakaunan adalah apa? Agak-agak awak. Tempoh perakaunan ini jangka masa yang kita ambil untuk sediakan perakaunan kita. Untuk kita sediakan laporan keuntungan. Jangka masa untuk menyediakan penyata kewangan bagi menentukan untung atau jangka masa. Berapa lama saya ambil untuk sediakan penyata kewangan bagi menentukan untung atau rugi. Kita nak kira untung atau rugi mesti sediakan penyata kewangan. Ingat, penyata kewangan. Daripada penyata tu lah kita boleh tahu untung atau rugi. Jadi berapa lama kita ambil nak sediakan penyata kewangan. You don't do it every day. You can do every month. Boleh. 1 bulan boleh. 3 bulan boleh. 6 bulan sekali boleh. Atau 12 bulan boleh. Tiap-tiap bulan boleh, 3 bulan sekali boleh, 6 bulan sekali boleh, 12 bulan sekali boleh. Boleh tak saya kira untung atau rugi perniagaan saya selepas 12 bulan? Saya nak kira bulan ke-13. Saya nak kira bulan ke-15. Atau boleh tak saya langsung tak kira untung atau rugi? Apa pendapat anda? What do you think? My question is, bolehkah kita mengira untung atau rugi
selepas bulan ke-12. Boleh? Tak boleh. Yes or no? Please respond. Adakah saya terikat untuk mengira untung atau rugi saya maksimum 12 bulan? Bolehkah mana-mana perniagaan tidak mengira untung atau rugi? Siapa nak jawab ni? Tak ada orang nak respon ni. Sarannya rasa-rasa boleh tak mana-mana perniagaan kira untung atau rugi selepas 12 bulan? Boleh? Tak boleh? Tak tahu sir. Tak tahu. Kalau dia langsung tak mau kira boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Mesti kira. Tapi boleh kira lebih 12 bulan tak? Syahira Najwa, apa pendapat awak? Syahira? Tak boleh kot. Memang tak boleh ya pelajar-pelajar. Mesti kira maksimum 12 bulan. You must count untung atau rugi. Why ya? Sebab semua perniagaan didaftarkan, betul tak? Didaftarkan dengan pendaftar perniagaan ke, dengan syarikat ke, akta syarikat ke. You are registered company dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bila awak sebuah syarikat yang berdaftar, semua orang kena membayar cukai. You have to pay tax to government. Bila you bayar cukai mesti bayar setiap tahun. So paling last 12 bulan you mesti tentukan untung atau rugi dan declare berapa banyak cukai yang you perlu bayar kepada kerajaan. So you nak tahu setiap bulan pun boleh, you nak count 3 bulan sekali pun boleh, 6 bulan pun boleh. Maksimum 12 bulan sekali you mesti kira untung atau rugi and declare berapa banyak tax yang you perlu bayar. Faham ya? Saya harap awak faham. Tempoh perakaunan bermaksud berapa lama kita ambil untuk kira untung atau rugi. Saya nak kira untung atau rugi, saya mesti sediakan penyata kewangan. Dan saya boleh kira sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, tapi not more than 12 months. If you want to count day by day also can, because nowadays ialah sistem komputer. Tapi tidaklah tepat kan. Pengiraan itu semua tidak tepat. Sebab ada lagi belanja-belanja yang you belum ambil kira. Okay, I really hope that you understand. Saya nak masuk yang terakhir. Yang terakhir ialah entiti berasingan. Terakhir dalam andaian. Are you ready? Jana explain on entity berasingan. Hari ini kita belajar tentang fakta-fakta perakaunan. Chapter 1 is like this lah. You don't prepare account yet. They just tell you all the andaian, prinsip, batasan and all that. Don't worry. You will learn accounting soon. Ready? Baik. Saya nak terangkan tentang entiti berasingan. Entiti berasingan bermaksud pemilik dan perniagaan adalah dua badan yang berasingan. Dua badan yang berasingan. Dua badan. Pemilik satu badan, perniagaan satu badan. Adalah dua badan yang berasingan. Contoh, saya hari ini saya buka sebuah perniagaan. Ini saya. Saya buka satu kedai. Bila saya buka kedai, saya dan kedai adalah dua badan yang berasingan. Saya tak boleh kata, oh ini kedai saya. Kedai tak boleh kata, oh ini pemilik saya. And then you campur adukkan urusan peribadi dengan urusan perniagaan. You tak boleh nak tentukan untung atau rugi dengan tepat.
So kalau saya pemilik, I just go to the kedai, take whatever I want, I come back. I go to the kedai, buka drawer kedai, ambil duit, bawa balik rumah. You dengan kedai macam tak ada apa-apa perbezaan. Cannot. Dalam perakaunan, dalam perniagaan, you mesti andaikan pemilik dan perniagaan adalah dua badan yang berasingan. The moment you open your shop, you dan shop adalah asing-asing. Poket you lain, poket perniagaan lain. Account bank you lain, account bank kedai lain. Tak boleh campur aduk. You cannot take all your sales, duit jualan, masuk dalam account peribadi awak. Tak boleh. Wrong. You cannot get whatever money you get, you go and put in account kedai. Tak boleh. Clear? Faham? Okay, now my question. Dengar baik-baik soalan saya dan jawab. Katakan saya ni pemilik supermarket. Saya ni ada supermarket yang besar. Contoh katakan Tesco is mine. Tesco saya punya tau. Okay, contoh. Bolehkah saya pergi ke Tesco? Since Tesco is mine, I go to Tesco, saya bawa troli, saya letak semua barang-barang yang saya nak, and then saya keluar dari kaunter tu tanpa membayar. Cannot. Your own tak boleh masuk. Bolehkah? Tak boleh. Can I repeat my question. Can I go to Tesco, assuming Tesco is mine I bawa troli, angkat semua barang, I pergi ke cashier, tak bayar, saya keluar. Bolehkah? Tak boleh. Tak boleh. Kerana prinsip perakaunan cakap entiti berasingan. You dan perniagaan adalah dua badan yang berasingan. Tak boleh tetapi boleh. Tak boleh tetapi boleh. Dengar baik-baik. What I mean by tak boleh tetapi boleh. Kalau supermarket tu saya punya, saya boleh ambil barang-barang tu. Boleh ambil. Nak keluar ke cashier? Boleh. Without paying? Can. But I have to record. Tak boleh keluar macam tu saja buat tak tahu. If you keluar macam tu saja, tetap dia akan bunyi pip menunjukkan awak mencuri barang. Sebab mesin tu tak tahu you pemilik ke, you tak bukan pemilik. Siapa yang tak bayar, siapa yang tak scan barang kat kaunter, mesin tu akan bunyi. Lampu merah akan bunyi, guard akan main tahan. Sila hari bulan, guard pun tak kenal you pemilik. So, what you can do, you sudah masuk dalam troli, you tetap kena pergi ke kaunter, you kena suruh cashier rekod semua itu sebagai ambilan. Maksudnya you ambil dari perniagaan you. Boleh. Sebagai pemilik you boleh ambil, tetapi kena rekod. Kalau you tak rekod, mereka tak boleh kira untung atau rugi sebab ada barang missing. They also don't know mana pi barang-barang itu. Clear? You boleh ambil tetapi kena rekod sebagai ambilan. Tak payah bayar. But if you tak rekod sebagai ambilan, to count untung atau rugi, susah untuk mereka tentukan. Barang hilang daripada kedai. Jelas? Jelas Kalau saya masukkan duit saya, I have a lot of money, I want to give to my company. Boleh tak? Boleh. Memang boleh. Tetapi kena rekod. Cannot simply go and put in the drawer dan buat tak tahu. Tak boleh. Kena rekod. If you tak rekod, you kena rekod sebagai modal tambahan. If you tak rekod, sistem dia lari. Tiba-tiba ada duit, they also don't know from where the money comes from. Clear? Baik. Sebab itu, listen sebab itu, mana-mana perniagaan, kalau mereka buka perniagaan baru, mereka rasmikan perniagaan, betul tak? Launching. Mana-mana perniagaan pun kalau first day dia nak buka kedai, dia akan buat launching kedai. Biasanya bagaimana mereka buat launching tu? How do they do? Bagaimana mereka beritahu orang yang ini perniagaan baru, kedai baru? Biasanya mereka letak ribbon merah di depan kedai tu. They put a red ribbon with a big flower. Kemudian mereka minta mana-mana VIP datang
potong ribbon itu. Merasmikan tanda pembukaan kedai baru. Betul? You have seen or not? Red ribbon, then they ask people to come and cut. Why they have to cut the ribbon? Maybe you don't know. All this while you thought itu bermaksud membuka kedai baru. Yes, membuka kedai baru. And they use red ribbon because Ong lah ada membawa keuntungan lah, ikut Chinese tradition lah. Bila dia potong ribbon tu putus, bermaksud from that day, that moment onwards, you dan pemilik adalah dua badan yang terpisah. Pemilik dan perniagaan adalah dua badan yang terpisah. Cut the ribbon, cut, putus. So on that day onwards, you must treat your money as your money, company's money as company's money. If you want to take company's money, must record, compulsory. If you want to take things from company, can, must record. Record as what? Masih ingatkah apa istilah yang saya guna tadi? Kalau kita ambil duit daripada perniagaan, kita kena record sebagai apa? Siapa dengar tadi saya cakap? Ilmi Kautina. Kalau kita masukkan duit, modal tambahan. Kalau you ambil duit, what's that? Ambilan. Yes, you ambil, you record sebagai ambilan. If you put in money, you record as modal tambahan. Clear? Clear, very interesting. Learning accounting is so much fun, right? So sekarang di bawah andaian selalu keluar dalam objective question. Objective question they will always ask you. Pemilik dan perniagaan adalah dua badan yang terpisah atau dua badan berasingan. Apakah andaian di atas? You tengok saja dua badan yang terpisah atau dua badan berasingan, you sudah tahu itu adalah entiti berasingan. Kalau you tengok huraian dia kata tempoh masa yang diambil untuk menyediakan penyata kewangan bagi menentukan untung atau rugi, you sudah tahu itu adalah andaian tempoh berakaunan. Kalau dalam soalan dia kata perniagaan dijangka akan terus beroperasi, look at the keyword, you know, usaha berterusan. Kalau soalan kata gaji dibayar RM10,000, ada RM bermaksud wang sebagai ukuran. Atau dia kata semua penerimaan dan pembayaran menggunakan wang. Wang sebagai ukuran. Clear? Okay. Saya mesti Pak ajak sampai faham. You must understand and you must remember. Remember 4 things di bawah andaian and apakah huraian-huraian di bawah dia. Dah salin? Nota lengkap, okey tutup nota. Saya nak soal. Ini semua awak untung awak masuk dari awal lagi. So you have all the time to learn everything in detail. So you akan jadi seorang pelajar prinsip akaun yang faham dari awal. Okey. Can I start? Andaian ada 4, ingat kan? Okay, kita mula dengan Zara Amira. Ada Zara Amira. Saya sebut huraian, awak teka. Itu andaian apa? Boleh tak? Zara Amira, ready? Yes or no? I can't hear you. Yes. Alright. Zara. Jangka masa yang diambil untuk menentukan untung atau rugi. Tempoh berakaunan. Very good. Shahira Najwa. Are you here? Yes. Alright. Shahira Najwa. Semua pembayaran menggunakan wang. Wang sebagai ukuran. Very good. Wang sebagai ukuran. Syamim Farah Amani. Syamim Farah Amani. Are you here? Yes or no? If your microphone not working, please raise your hand. Alright, good. Perniagaan dan pemilik adalah dua badan yang terpisah. What is your answer?
Jawapan Syamim, I'm waiting. Alright, good. Kalau boleh cuba guna mikrofon cepat sikit pembelajaran kita. Ryan, apabila menjalankan perniagaan, kita mesti andaikan perniagaan akan terus beroperasi untuk satu jangka masa yang panjang. Ryan, usaha berterusan. Very good. Finish andaian. Sekarang saya nak masuk prinsip. Are you all okay? Masih bersemangat? Ada stamina? That's why I say chapter 1 banyak. Ini yang penting saja saya ajar pun banyak. Ada lagi yang benda yang you kena belajar sendiri. Okay, sekarang kita masuk prinsip. Also interesting. Prinsip yang pertama ialah prinsip cost. Tulis dulu definisi, kemudian saya terangkan. Bolehkah? Rekod mengikut harga kos walaupun harga pasaran telah berubah. Harga kos bermaksud harga asal. Salin saya terangkan, it's easy to understand. Sudah salin? Salin dulu. Okey, saya terangkan. Prinsip kos, prinsip kos kata kuncinya ada pada kos. Maksudnya kita kena rekod mengikut harga kos. Harga kos ialah harga asal walaupun harga pasaran telah berubah. Listen my contoh carefully ya. Katakan saya beli sebuah kenderaan pada 1 Januari 2000. Tahun 2000. Saya beli sebuah kenderaan dengan harga RM50,000. Hari ini bertarikh 27 Januari 2021. Berapakah agak-agak harga kenderaan itu? It's already 21 years. I use my kenderaan for 21 years. Agak-agak berapakah harga kenderaan itu sekarang? Just guess. Saya beli kenderaan itu dengan harga RM50,000 dan saya sudah guna untuk 21 tahun. Agak-agak berapakah harga kenderaan itu sekarang? Agaklah, just guess only what. Can lah. Tak boleh guess also. Simply guess, it's okay. Daripada pengetahuan awak sebagai orang yang ibu bapa menggunakan kereta. Shazana, 40,000. Okay. Shazana, what is your answer? Shafira, maybe guess. After 21 years of using the car, what is the value of the car now? Just guess.
Tak boleh guess. Okey, saya tanya. Agak-agak nilai dia bertambah kan nilai dia berkurang? From 50,000 agak-agak dia naik ke 60,000 ke dia akan kurang? Yes, definitely berkurang. Betul tak? Takkan bertambah kot. We have used for 20 years. So maybe the value of the car now is maybe 8,000 to 10,000 katakanlah, or maybe no value at all. Walaupun nilainya sudah berubah, berkurang. Orang yang belajar perakaunan, hanya orang yang belajar perakaunan tahu bahawa in accounting book, no matter when you buy that kenderaan, the kenderaan still need to be recorded on cost price as RM 50,000 in the year of 2021. Walaupun harganya sudah berkurangan. You rasa tak logik kan? What is this? It's already 8,000 and yet I have to write the cost value. Yes. The cost value you must show compulsory. If you still rasa tak puas hati, you still want to show this value, can. How to show? Tak boleh padam nilai ini, you hanya boleh tulis tolak. Tolak. Pasal apa you rasa dia jadi 8,000? Why you rasa from 50,000 dia berkurang menjadi 8,000? Berkurang tu kenapa? What is the word for berkurang tu? Ini hanya orang yang belajar perakaunan tahu. Orang yang tak belajar perakaunan tak tahu. Kenderaan saya daripada 50,000 sudah jadi 8,000. Awak kata berkurang. Kenapa berkurang? Apa istilah perakaunan dia? Bila nilai aset berkurang. Nilai aset berkurang kita panggil susut nilai. Terkumpul. Terkumpul means for many years. How much? How much susut nilai? 42,000. Now the value is 8,000. But you cannot show in your buku account into 2021, you cannot straight away show kenderaan 8,000. This is wrong. Bukan amalan perakaunan yang betul. Amalan perakaunan yang betul, you must show the cost value kena tunjuk. Kalau you nak tunjuk harga pasaran, you mesti tunjuk separately. Sebab itu prinsip kos kata semua aset bukan semasa direkod mengikut harga kos. Walaupun harga pasaran telah berubah. Are you okay? Clear? Kalau saya suruh you terangkan prinsip kos maksudnya semua aset. Aset means your harta. Aset bukan semasa seperti kenderaan, perabot, bangunan. Semua itu when you record, must record based on harga kos. Walaupun harga pasaran telah berubah. So in another word telling you that you cannot straight away show harga pasaran. Must show your cost first. Jelas ke tak jelas? Raise your hand if you understand. I want to see how many of you raising your hand. Okay, great. Very good. Lagi sekali, apa soalan tadi? Bagaimana jika harga kenderaan diisytiharkan 50,000 net pada tahun 2000? Yes, pada tahun 2000 it's 50,000, fine. But as years goes, tahun demi tahun nilai mesti berkurang. Kan tayak mula house lah, dia jadi lebih slow lah. Dia mesti ada depreciation dia, susut nilai dia. So in year 2021 memang nilai dia akan berkurang. But we still record pada harga kos. Okay, jelas? Kalau jelas, saya pergi yang kedua di bawah prinsip. Saya pergi yang senang dahulu sebelum saya pergi yang pengiktirafan hasil belanja. Saya pergi ketekalan. Ketekalan maksudnya consistent.
consistent atau cara yang sama. Dalam perakaunan dia kata, if you want to record, if you want to count, if you want to use a format, you must always use the same method. Kaedah yang sama, cara yang sama. Okey? Merekod, mengira, mestilah menggunakan cara atau kaedah yang sama. At least untuk satu tempoh perakaunan. At least for satu tempoh you mengira untung atau rugi mesti guna satu kaedah yang sama. Contoh kalau saya kira gaji guna satu formula, I have to use that formula for at least satu tempoh perakaunan. I must use the same cara, same method. I must use the same format, same formula. Tak boleh tukar. Bulan ini saya guna cara ini, bulan depan guna cara itu, tak boleh. Mesti secara konsisten. Itu saja. Simple. You nak kira gaji ke, you nak kira susut nilai ke, you nak kira apa pun. Konsisten. Keyword is just here. Cara yang sama atau kaedah yang sama. So soalan selalunya tanya, Ali menggunakan cara mengira susut nilai yang sama untuk 2 tahun. You look at the keyword cara yang sama, you sudah tahu konsisten ketekalan. Okey. Salin. Tadi sempat salin ke? Prinsip kos. Kebanyakan pelajar, they miss all this. Bila mereka masuk tuition, is already bulan 4, bulan 5 for them to make decision to join too late. They miss all this. Ini semua adalah pengetahuan-pengetahuan asas perakaunan yang akan kukuhkan jawapan awak nanti. You know I'm using this method because kaedah apa, andaian apa, prinsip apa. Tak sempat lah. Yang mana tak sempat tadi Zahira? Ketekalan ke atau sebelum ini? Sebelum ini kalau tak apa saya buka. Prinsip kos ha. Okay, saya buka balik. Okay, thank you. Okay. Ketekalan pun sudah menggunakan cara yang sama. Merekod, mengira mestilah menggunakan cara kaedah yang sama. Kita pergi ke prinsip kos yang terakhir iaitu pengiktirafan hasil dan belanja.
understand this, you tengok contoh dahulu ya. I give you contoh. Kalau kita nak kira untung, kita kena ambil hasil tolak belanja. Hasil bermaksud duit masuk, belanja bermaksud duit keluar. Saya bagi awak contoh. Saya jual barang, saya dapat RM100,000. You see, yeah, if I just write 100,000 without writing RM in front, sebagai orang yang belajar perakaunan, you must understand ini adalah wang. Wang sebagai ukuran. Kalau bukan wang, saya kena tulis bag, sentimeter, kilogram. Tapi kalau saya tak tulis, bermaksud dia adalah duit. Saya jual, saya dapat duit adalah hasil saya. Kalau saya jual barang orang lain di kedai saya juga dapat komisen. Okey. Kemudian saya buat pembayaran, saya beli barang RM20,000. Saya bayar gaji RM10,000. Saya bayar insurans, bayar RM7,000. Saya bayar sewa RM3,000. Jualan dan komisen yang saya terima adalah hasil saya. Manakala beli barang yang saya beli, gaji yang saya bayar, insurans yang saya bayar, sewa yang saya bayar adalah belanja saya. Okey, ini yang saya sudah bayar dan saya sudah terima. Tetapi sebenarnya jualan saya RM100,000. Sama, sebenar, betul. Ini contoh sebenar. Ini yang sudah berlaku. Dengar dulu Komisen sepatutnya saya terima RM6,000. Tetapi saya hanya terima RM5,000. Sudah berlaku RM5,000. Sebenarnya saya patut terima RM6,000. Belian beli RM20,000, sebenar pun RM20,000, tak ada masalah. Tapi gaji saya sebenarnya kena bayar RM12,000. Sebenarnya sepatutnya kena bayar RM12,000. Tapi saya hanya bayar RM10,000. Insurans sepatutnya saya bayar RM4,500. Tapi saya sudah bayar RM7,000. Sepatutnya saya bayar RM4,500. Tapi saya sudah bayar RM7,000. Sewa. Saya kena bayar sewa RM3,500. Tapi saya hanya bayar RM3,000. So ada dua keadaan Jualan, my sales is 100. Actual 100, correct, no problem. Commission, I'm supposed to receive 6,000, but I only receive 5,000. Belian, no problem. But gaji, I'm supposed to pay 12,000, but I only paid 10,000. Insurance, I'm supposed to pay 4,500, but I have paid 7,000. Saya dah bayar lebih. Sewa, I'm supposed to pay 3,500, but I only paid 3,000. Now, I'm asking you to find untung atau rugi. You know untung ialah hasil tolak belanja. You nak ambil yang sudah berlaku ke? You nak ambil yang sebenarnya berlaku ke? Hanya orang yang belajar perakaunan dan yang mengamalkan pengiktirafan hasil dan belanja akan tahu what is the actual amount to take. I leave it to you.
You just count. Ambil yang kuning, tolak yang biru. You tell me which one you want to ambil. Nilai mana you nak ambil. Just give me the answer. Daripada jawapan yang awak beri itu, saya tahu awak menggunakan tak, awak mengamal tak pengiktirafan hasil dan belanja itu. Saya bagi you masa. Awak beri jawapan kepada saya. Untung awak berapa? Never mind. Salah tak apa. You baru hari ini, hari pertama you belajar. I'm waiting answer from every one of you. Please try. Untung ialah hasil tolak belanja. Awak decide. Awak nak ambil yang sudah terima ke, sudah bayar ke, atau sebenarnya kena terima ke, which amount? Whatever amount you rasa. Saya sedang tunggu, ada 9 orang di sini, sepatutnya boleh jawab. At least 2-3 orang boleh beri jawapan. Siapa orang pertama nak beri jawapan? Always be the first one to give the answer. Doesn't matter betul atau salah. It's not important. Quickly. We are running out of time. What is your answer? Zahira, just give me your answer. You nak ambil contoh yang sebenar atau you nak ambil contoh yang apa? Up to you. Farah Amalina, ambil contoh yang sebenar yang sudah berlaku. Very good. You see, ada dua keadaan di sini ya. Gaji saya kena bayar 12,000 tapi saya hanya bayar 10,000. Adakah saya nak rekod belanja saya gaji 10,000 ke 12,000? 10,000 ke 12,000? Insurans. Saya dah bayar 7,000 tapi sebenarnya saya kena bayar 4,500 saja. So bila saya kira untung, saya nak ambil yang sebenarnya ke atau yang sudah bayar? You pilih contoh yang sebenar. Exactly. Itu amalan orang yang belajar perakaunan. Hanya orang yang belajar perakaunan dia tahu. Walaupun gaji dia tak bayar habis, untuk kira untung, dia kena kira sudah bayar. 2,000 yang dia hutang tu, dia kira sudah. Insurans, dia dah terlebih bayar, tapi dia akan rekod apa yang patut bayar saja. Itu dipanggil pengiktirafan hasil dan belanja. You memberi pengiktirafan dia sebagai hasil walaupun hasil tu kita tak terima lagi. You beri pengiktirafan pada belanja walaupun you sudah terlebih bayar. You kena beri pengiktirafan pada nilai yang sebenar. Nilai yang patut yang kita bayar, patut terima sahaja. Bukan yang sudah bayar atau sudah terima. Kita rekod yang patut. Jadi uraian dia ialah untuk merekod hasil dan belanja dalam pengiraan untung atau rugi. Kan kita nak kira untung atau rugi kan? Mesti mengambil kira hasil belum terima,
hasil belum terperoleh. Don't worry about the istilah ya. Belanja belum bayar dan belanja prabayar. Mesti ambil kira. Belum terima komisen, saya patut terima 6,000. Saya hanya terima 5,000. Saya tetap rekod 6,000. Yang belum terima pun saya rekod sebagai sudah terima. Belum terperoleh maksudnya terlebih terima pun kena rekod lepas you minus. You ambil yang sebenar sahaja. So ini istilah dia ya. Belum terperoleh, belum terima, belum bayar, prabayar. Untuk merekod hasil dan belanja dalam pengiraan untung atau rugi, mesti mengambil kira yang belum terima, belum bayar, terlebih terima, semua kena ambil kira. Kena buat pelarasan. Mesti ambil nilai yang sebenarnya. So, the right answer you mesti ambil yang sebenar. Salin dulu. Kita nak masuk yang terakhir, batasan. Sudah salin. Sudahkah pelajar-pelajar? Dan yes sir, we have done sir. Adakah? No respond? Kita sambil belajar ni kita kena tanamkan kasih sayang ni. Barulah kita boleh belajar. For 2 years, you have to commit yourself with me for 2 years. If you want to score an A plus from now, jalinkan hubungan yang baik. Saya tanya soalan, you jawab, you beri respon, buka mikrofon. Jangan segan, saya pun tak kenal awak. Saya pun tak nampak muka awak. One day, kita akan jumpa lah. Sebelum jumpa tu, berkenalan. So that the name, nama awak tu lekat di bibir saya boleh ingat awak. Alright, children. Saya sebelum pergi ke batasan, saya tanya ya. Contoh, one question. Januari 4.
terima cek untuk sewa RM 7,000. Maklumat tambahan. Dalam maklumat tambahan dia kata sewa tahunan RM 8,000. Saya tanya awak sekarang, berapakah jumlah sewa yang direkod sebagai hasil? Give me the answer. I received a check for sewa for 7,000. Sewa for 1 year is 8,000. Sebagai orang perakaunan, berapakah jumlah sewa yang awak akan rekod sebagai hasil? Dan kenapa awak buat begitu? Very good. Semua pelajar saya faham that you have to record as an accountant yang sudah belajar andaian, prinsip dan batasan, you faham yang you kena rekod RM8,000. Sebab orang yang belajar perakaunan dia tak tengok berapa yang kita terima. It's not important. Berapa jumlah sewa itu, that is important for us. Kalau saya terima cek 9,000 pun, saya tetap akan rekod 8,000. Sebab saya nak rekod nilai yang patut terima saja. Kenapa you buat begitu? Kerana saya mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Prinsip ini memberitahu saya bahawa saya kena rekod nilai yang sepatutnya saya terima. Nilai yang belum terima pun saya kira sebagai sudah terima. Kalau saya terlebih terima, saya akan tolak dan saya akan rekod nilai yang patut terima saja. Clear, simple explanation on pengiktirafan hasil dan belanja. Jelas belajar? You sudah, so that's why bila you nak kira untung atau rugi nanti in future, you sudah tahu saya mesti guna pengiktirafan hasil dan belanja. Orang yang tak belajar perakaunan dia akan rekod 7,000. Orang yang belajar perakaunan dia akan rekod 8,000. Kita menang. Orang yang tak belajar perakaunan, akaun dia tak betul. From there you will know orang ini ada latar belakang perakaunan ke tidak, atau dia simply buat akaun. Alright, very good. Kita ada sedikit masa, saya nak selesaikan batasan. Are you all okay? If not okay, please tell me. Cakap cikgu tak faham. Saya boleh explain. Batasan. Apa batasan yang ada dalam perakaunan? Batasan yang ada dalam perakaunan ialah kos manfaat. Let me explain. Kos manfaat. Kos maksudnya belanja. Maksudnya begini ya. Kalau saya nak buat satu-satu perbelanjaan untuk perniagaan saya nak belanja untuk iklan, saya nak belanja nak baiki bangunan, atau saya nak belanja nak ambil bangunan yang besar, nak sewa bangunan yang lagi besar. Adakah belanja-belanja ini memberi manfaat kepada perniagaan saya? Manfaat tu apa dia? Apa maksud manfaat? Sedap dengar perkataan tu. Maksud dia apa? Manfaat. Siapa boleh beri? Siapa A, B, M? Manfaat. Yes. Memberi kelebihan. Memberi faedah kepada saya. So dalam perakaunan dia ajak awak. Kalau you want to spend something, you want to spend for something, adakah dia memberi manfaat kepada awak? Kalau saya top up RM50, memberi manfaat tak kepada saya? Kalau saya top up RM50, phone top up RM50 for my business online, memberi manfaat lah. Kalau saya top up RM50 hanya untuk main game yang bukan-bukan, tidak memberi manfaat kepada saya. Same thing lah. Kos manfaat maksudnya kalau sebuah perniagaan nak buat apa-apa perbelanjaan, dia kena tengok beri faedah ke tidak.
Saya beri contoh kepada awak. Example I'm giving you. Kalau saya ini seorang penjual nasi lemak. Saya penjual nasi lemak tepi jalan. Nasi lemak tepi jalan. Adakah jika saya iklankan dalam televisyen tentang nasi lemak saya ini memberi manfaat kepada perniagaan saya? Saya penjual nasi lemak tepi jalan rumah saya. Saya nak iklan dalam televisyen. Saya nak buat promosi dalam televisyen, kos iklan tu RM20,000 katakan. Adakah memberi manfaat kepada seorang penjual nasi lemak tepi jalan? Ya atau tidak? Confirm, you pun tahu, betul tak? Saya pergi belanja RM20,000 iklan tentang nasi lemak saya. Nasi lemak saya jual kat Pulau Pinang, Bayan Baru Pulau Pinang. Saya iklan dalam televisyen, orang Johor nak main beli ke? Unless saya nak buat online lah. Kalau saya buat online nasi lemak, by the time sampai ke rumah dia pun dah basi. So kos itu tidak memberi manfaat kepada saya. Lebih baik saya buat flyer saja. Kat area Bayan Baru saja pun sudah cukup. Nak lebih sikit saya pergi area Bayan Lepas ke. Orang yang dari Bayan Lepas bila lalu Bayan Baru nak pergi kedai, nak pergi kerja, bolehlah beli. Right? Simple. Awak dah faham saya rasa. Kos, manfaat, maksud perbelanjaan yang ditanggung oleh sebuah perniagaan itu mestilah memberi manfaat ataupun memberi keuntungan kepada perniagaan tersebut. Kalau tidak memberi manfaat, tak guna. Okey, saya beri ayat dia. Kos manfaat. Sorry, tergaris. Okey. Kos manfaat ialah kos yang dibelanjakan mampu untuk mendatangkan pendapatan untung bersih kepada perniagaan. Jika kos itu tidak membawa apa-apa keuntungan atau merugikan, maka awak jangan buat perbelanjaan tersebut. Contohlah, contoh you tulis sendirilah contoh. Ya Allah besarnya. Contoh kos iklan ke, kos sewa ke, saya nak bangunan yang lagi besar. Kalau bangunan yang lebih besar, saya sewa RM5,000, saya kena dapat untung RM50,000 lah. Kalau saya nak pergi bangunan yang besar, sewa RM5,000 tapi untung setakat RM2,000, what is the point? Right? Kos mengubah suai bangunan ke. You tengok, adakah kos-kos ini menguntungkan? Jika tidak, tak payah buat. Sudah faham? Happy? Nampak skrin lah? Hopefully you can see the screen. Dan hari ini 1 jam 30 minit kita belajar andaian, prinsip dan batasan. Di bawah andaian ada 4. Wang sebagai ukuran, usaha berterusan, tempoh perakaunan, entiti berasingan. Di bawah prinsip ada 3. Prinsip kos, prinsip pengiktirafan hasil dan belanja, dan ketegalan. Di bawah batasan ada 1 saja, kos manfaat. Saya nak akhiri kelas kita di sini hari ini dengan harapan awak akan buat ulang kaji, ingat balik semua kata kunci. Minggu depan saya akan beri 1 latihan berkaitan dengan andaian, prinsip dan batasan. If you can answer, then kita akan terus masuk kitaran perakaunan. Okey, kitaran perakaunan pun notanya saya dah beri hari ini kepada anda. You can print out lah, nota yang saya beri tu cantik ya. Sangat cantik. Let me show you ah. Saya dah tunjuk last week pun. Okey, nota tu cantik, colourful. You print out and you keep in a file ke atau lekat dalam buku ke, you keep it with you. Okay, if you have any question, please ask. If you don't have any question, I'm going to end the class now. Ada soalan? Can I go one by one? Farah, Ilmi, Ryan, Sharanya, Shamim, Shazana,
Shahira, Zahira and Zara. Any question? Faham tak? Learning accounting is fun, fun. If you really focus, listen, you copy everything, you are going to be a successful person dalam bidang perakaunan. With that, thank you so much. See you all. Bye-bye. Okay, bye.